الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab hadis 40 lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada muka surat 168. Kita masih berada pada hadis yang ke-9. Sepintas lalu, hadis yang ke-9 ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu kuasa. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita dah baca sebahagian daripada syarahan kepada hadis ini. Masuk kepada perkara yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yang kedua, kebinasaan oleh banyak pertanyaan, yakni persoalan, pertikaian dan perselisihan terhadap nabi-nabi. Nabi sebut di antara sebab punca kebinasaan umat-umat yang terdahulu di antaranya kerana apa? Banyak mempertikaikan nabi-nabi mereka dan banyak mempersoalkan pada perkara yang tidak sepatutnya. Benda yang tak patut tanya, pergi tanya. Sehingga menyusahkan. Ana. Baik. Tengok dia kata apa. Kemudian kata dia, kemudian pada hadis tersebut Rasul menerangkan sebab kebinasaan orang-orang yang terdahulu. Dalam hadis tadi Nabi sebut sebab-sebab binasa umat-umat dulu, iaitu kata Nabi, sesungguhnya binasa orang-orang yang sebelum kamu,
yakni orang-orang yang terdahulu daripada kamu, umat-umat dulu. Kerana banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Difahamkan dari keterangan ini iaitu bahawa mereka yang telah binasa dan rosak bukan kerana kurang kekuatan mereka. Faham daripada hadis apa yang Nabi sebut, binasanya umat-umat dulu bukan pasal mereka tak kuat tak. Bahkan kekuatan, kegagahan mereka tu banding dengan kita lebih mereka lah. Kan? Lebih mereka. Kelebihan tu. Tapi binasa umat dulu kerana apa? Kerana banyak sangat pertanyaan yang sengaja mereka ada-adakan. Kerana banyak sangat hidup tanya benda-benda yang tak sepatutnya. Itu yang kita baca dalam surah Al-Baqarah kan. Bagaimana berlaku satu kes pembunuhan zaman Nabi Allah Musa AS. Satu orang lelaki, dia bunuh pak menakan dia. Pak menakan dia kaya. Tak ada waris. Dia lah waris. Satu-satunya waris. Tunggu orang tua ni mati lambat. Tunggu mati, tak mati-mati. Lah kali dia bunuh. Bila dia bunuh, baca dalam tafsir kan, cerita surah Baqarah tu. Bila dia bunuh, dia pergi buang mayat orang tua ni di kampung sebelah. Sebelah kampung dia lah. Lepas tu dia mari jumpa dengan Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, puak-puak kampung tu bunuh puak belakang tu. Nabi Musa tanya puak-puak dia. Tak mana ada kami bunuh, kami tak bunuh. Sehingga kan Nabi Musa tak tahu nak buat keputusan lagu mana, mengadu pada Allah. Itu yang Allah perintah tu. Allah perintah kepada Nabi Musa, suruh mereka sembelih lembu. Nabi Musa pun habaklah. Allah perintah sembelih lembu. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, takkan kamu nak main-main dengan kami? Kami nak tahu siapa hak bunuh orang tua ni. Yang hidup suruh sembelih lembu tu siapa? Kan bak nuri. Jadi seolah-olah lagu itulah. Kan? Mulalah bertanya. Baik, lembu yang lagu mana? Padahalnya, kata ulama, kalau seandainya Bani Israel tadi pergi cari mana-mana lembu pun, jantan ke betina ke, kalau oren ke, kalau hitam ke, kecil ke, besar ke, tak ada masalah, asalkan lembu. Tapi dah mereka tanya, lembu yang lagu mana? Lembu yang tidak tua sangat, tak muda sangat, tengahan umur. Wahai Musa, kami tak tahu lembu, kesamaran lagi. Lembu lagu mana? Warna apa? Warna launuha ma launuha qala innahu baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Warna kuning keemasan maknanya sedap mata memandang. Payah dah nak cari. Tadi nak cari hak umur tengah pun payah dah. Nak cari hak warna sebagaimana yang disyaratkan pun payah dah. Tanya lagi, wahai Musa, lembu yang lagu mana kesabaran atas kami? Lembu yang tak pernah, yang tidak ada cacat celah, yang tak pernah digunakan untuk buat kerja dan sebagainya. Lagi jadi payah. Bila tanya, mari syarat babu. Bila tanya, mari syarat babu. Menyusahkan mereka. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak menjumpai lembu seperti mana yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahalnya kalau awal tadi sembelih lembu ada pun tak apa. Bila dia tanya pada benda yang tak sepatutnya. Akhir bila sembelih, Allah perintahkan ambil sebahagian daripada anggota lembu tadi ni, pergi pukul katok dekat mayat tadi ni, Allah hidupkan dia balik. Tu yang Allah suruh sembelih lembu tu. Hidup balik orang tua tu. Hidup balik, dia kata ni dia ni nak menakan aku, hak bunuh aku. Anak menakan aku, hak bunuh aku. Maka kaulah siapa bunuh. Jadi nak ceritanya, banyak bertanya. Kita pun kalau duduk banyak soal, jadi payah. Dan sebab lah kan. Balik rumah bini suruh beli toyu. Pergi belilah toyu mana pun. Asal toyu sudah, cicak sudah. Saya warna hitam. Mana ada toyu warna putih kan. Ni tak tanya saja. Tanya. Nak toyu, cak bang. Bini pun abang kan, cak mutim. Putih kecil, putih besar. Ni putih besar lah. Masin kan mana? Cari hak masin lah. Jadi banyak syarat. Di kedai mula tak ada. Ada mudim tu putih kecil. Bini nak putih besar. Di kedai yang kedua tu, mudim juga putih besar lah. Tapi manis pula. Kena atuk habis tu terus tak baru jumpa.
Kalau hak bini suruh mula-mula tadi pergi beli toyol, kita tak betul pergi beli. Balik dah toyol. Bini kata, lah, buat ambil cap ni, buat ambil cap kemudian. Dah hampa abang toyol. Kau beli toyol ni. Jadi, senang. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Jangan tanya pada sesuatu benda yang kalau dijelaskan apa yang kamu tanya, menyusahkan kamu. Menyusahkan kamu. Benda yang perlu tanya, tanyalah kalau kita tak tahu. Tapi benda yang tak perlu tanya, jangan tanya. Kerana kadang-kadang dengan sebab pertanyaan itulah menyusahkan kembali kepada kita. Ini kata dia di sini. Baik, kemudian. Atau kata dia, atau sebab kebinasaan mereka juga, atau banyak pula masalah yang mereka reka-rekakan sebagai tanda bantahan terhadap perintah yang diminta mereka kerjakan. Macam-macam. Mereka reka masalah dan sebagainya. Bila Nabi Musa ajak mereka masuk perang dalam kota Baitul Maqdis, mereka jawabnya macam, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Hai Musa, dalam kota tu ada jenis puak-puak hak jenis ganas-ganas ni. Wa inna lan nadkhulaha, kami tak akan masuk hatta yakhruju minha, melainkan setelah puak-puak tu keluar daripada situ. Fa in yakhruju minha, kalau depa keluar, fa inna dakhilun, kami masuk. Nabi Musa kata perintah Allah suruh kita pergi perang. Dia berkata ke Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, pergilah perang kamu dengan Tuhan kamu. Kami nak duduk tang ni. Tegak ni Bani Israel. Ya Allah, timpa orang Yahudi itu macam-macam penghinaan demi penghinaan. Dengan Rasul, mereka bantah begitu ya. Sedangkan hak sahabat-sahabat Nabi ini, dalam peperangan Badar, Nabi minta pandangan sahabat macam mana nak pergi perang, kata nak terus ke tak terus ni, kita 313. Mereka 1000. Sahabat kata, pergilah, jom, teruskanlah wahai Rasulullah. Kami akan bersama-sama dengan kamu. Mana semangat. Mana tak membiarkan Rasul seorangan dalam perjuangan. Baik. Mereka tidak sedar bahawa kerana banyak pertanyaan mereka, banyak pula jawapan kepada mereka. Itulah. Bila banyak tanya, satu soalan, satu jawapan, dua soalan, dua jawapan. Setiap jawapan itu menjadi syarat yang menyusahkan macam tadilah. Lembu yang lagu mana? Lembu yang tidak tua sangat, tidak muda sangat. Warna apa? Warna kuning-kekuningan yang sedap mata memandang. Jadi dua syarat. Lembu yang lagu mana ni? Lembu yang tidak cacat celah dan tidak pernah dibawa kerja membajak dan sebagainya. Jadi 3 syarat. Kalau terus tanya lagi, dia akan jadi syarat-syarat lain pula. Jadi menyusahkan. Ini sebab di antara Allah binasakan mereka ni kerana banyak pertikaian yang mereka pertikaikan kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Yang pada hakikatnya, mereka banyak bertanya setiap soalan, menambahkan setiap jawapan. Yang pada hakikatnya, bukan menyenangkan. Bukan kue jelas. Tanya tu bukan semakin menyenangkan. Tetapi menambah lagi kesusahan mereka. Kue payah. Akhirnya, mereka boleh sebelih lembu tu pun, lembu kepunyaan satu orang budak. Yang dia belah lembu tu. Kan? Pak dia warisi ke dia, pak dia meninggal. Kan? Lepas tu dia tak jual. Ada dicerita dalam tafsir, ada malaikat mari, mak dia pesan, jangan jual lembu ni. Dia pun belah. Malaikat mari sekat tengah jalan, jual. Dia kata aku tak boleh jual. Melainkan mak aku beri kebenaran. 2-3 kali. Akhirnya sampailah puak-puak ni lah, puak Bani Israel ni kerana nak memenuhi syarat lembu yang mereka tanya banyak tadi ni, jumpa lembu budak ni. Harga dia apa dia? Sebanyak wang emas yang boleh diisi dalam kulit lembu tu. Mahal lagi un. Kan? Tahu 40,000. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir dia tak boleh jumpa lembu sebagaimana yang disyaratkan. Dan bila jumpa pun terpaksa membayar dengan harga yang tinggi. Menyusahkanlah. Tu. Ini kata dia tadi, kadang-kadang ada pertanyaan yang untuk menyenangkan kita, tapi ada pertanyaan yang untuk menyusahkan kita. Tengoklah. Dalam pada itu, ada pula pertanyaan yang bukan pertanyaan yang bukan yang tidak sepatutnya lah. Sebagaimana pertanyaan kepada Nabi Isa alaihissalam
Adakah Tuhan engkau berkuasa menurunkan hidangan dari langit? Ini dalam surah Al-Ma'idah ada Allah cerita kan. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Minta Allah turun hidangan daripada langit. Dalam Al-Quran, jadi permintaan mereka ni benda yang tak boleh sabar. Macam zaman Nabi pun dia pun minta kan. Supaya bulan terbelah dua dan sebagainya. Tapi tak beriman tak juga. Saja nak main-main je. Dalam Al-Quran ada diceritakan berkenaan dengan pertanyaan orang-orang zaman dahulu yang diada-adakan dengan bermacam-macam maksud. Di antaranya, ada yang minta penjelasan atas suatu perintah. Ada yang minta penjelasan. Tak apalah. Mereka tidak hendak melakukan perintah itu selagi belum diberi penjelasan satu persatunya. Sebagaimana yang pernah berlaku pada kisah Baqarah. Inilah penjelasan yang tidak sepatutnya lah. Kan? Yang menyusahkan balik sebagaimana cerita dalam Baqarah, lembu betina dalam surah Baqarah tu, lembu betina yang diperintah kepada Bani Israel untuk disembelih kerana sesuatu sebab yang tertentu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa kata Allah perintah kamu suruh sembelih lembu. Sebab apa? Sebab tadilah saya cerita tadi ni, ada kes pembunuhan yang berlaku di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam kerana nak mewarisi harta pusaka pak saudara dia. Kemudian menurut asal perintah, kalau tengok kepada perintah asal, mereka boleh sembelih mana-mana lembu yang mereka kehendaki. Boleh je. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintah kamu sembelih lembu betina. Pergi cari lembu betina mana pun tak apa. Kecil, besar, tua, muda. Tak buat kerja, tak buat kerja, tak ada masalah. Kalau apa pun tak apa. Sebab tak disyaratkan. Tetapi mereka tidak mahu menurut perintah itu begitu saja. Tapi tak mau buat. Malahan mereka minta penjelasan tentang umurnya, warnanya, dan hal keadaannya. Tanya macam-macam. Tak perlu tanya pun umur lembu. Tanya lembu. Umur lembu lah. Kalau tak, asalkan lembu sudahlah. Ini kita boleh rujuk dalam ayat 68 hingga ayat 71 dalam suratul Baqarah kan. Ya, ayat surah Baqarah. Kemudian, dengan demikian, mereka sendiri menyusahkan diri mereka kerana lembu yang dikehendaki tidak mudah didapati, melainkan seekor sahaja. Tak ada lembu hak sebagaimana yang disyaratkan tu, tak ada. Melainkan ada seekor semata-mata. Dan harganya tersangat mahal. Harga dia terlalu mahal. Berapa? Iaitu seberapa banyak ketul emas yang dapat diisi dalam kulitnya. Tadilah. Tu emas boleh buh dalam kulit. Banyak Jun. Lembu ni kepunyaan satu orang budak muda yang pak dia warisi kepada dia. Waktu pak dia meninggal dia kecil lagi. Bila dia besar lagi, dia duduk belah lembu ni dah heret kata. Ada cerita dalam tafsir, cerita malaikat mai tawak ke dia nak beli. Dia tak jual sebab mak dia tak bagi. Atas dasar ketaatan kepada mak dia ni lah, Allah beri kepada dia balasan. Ganti lembu tadi ni dengan harga emas yang begitu banyak. Kisah budak tu lah. Kisah lembu ni kisah lembu. Tapi dia ada hubung kait di antara tu. Tuak dalam tafsir dah. Cerita dia menarik kan. Itu atas dasar dia taat pada mak dia, Allah gantikan dengan wang emas yang begitu banyak. Namun demikian, mereka terpaksa juga membelinya untuk disembelih. Akhirnya kena beli juga. Kena bayar juga sebanyak mana emas yang boleh diisi dalam kulit dia. Sebab nak memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang asalnya mudah tapi jadi payah. Juga kata dia, ni tanya pada benda yang tak sepatutnya, tak perlu. Jadi bila orang beri arahan pada kita buat. Kalau tak kena sekali kita, dah tak abang. Dah babak lagu ni, buat lagu ni. Malah kita buat dah. Tapi bila kita tanya jadi payah. Juga menurut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kebinasaan mereka adalah kerana perselisihan terhadap nabi-nabi. Ada sahaja yang tak kena di hati mereka.
bagaimanapun jujur pimpinan untuk membawa mereka ke jalan yang betul, mereka tetap juga membantah, menyalahi dan menentang dengan perkataan yang tak sopan dan dengan perbuatan yang kasar lagi kejam. Ini semua adalah gejala-gejala yang menyebabkan mereka kufur dan musnah. Ini ada juga. Maknanya, kasar pertanyaan lah. Bahkan ada saja bila tak kena di hati mereka, maka mereka membantah perintah Nabi-Nabi, suruhan Nabi-Nabi dan sebagainya lah. Sebagaimana tadi. Baik. Itu di antara sebab kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Baik. Tanya ni penting untuk kita mengaji kan. Contohnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya orang arti. Kita tak tahu. Dan pertanyaan ini sumber ilmu. Orang tertua kata tak. Baru bertanya sesat jalan. Itu tanya yang kena pada tempat dia. Ini tanya tak kena pada tempat. Benda tak patut tanya, pergi tanya. Kan? Itu. Jenis-jenis pertanyaan. Ini dia boleh balik lah. Jenis-jenis pertanyaan. Pertanyaan ada banyak jenisnya. Ada yang dikehendaki, ada pula yang tidak dikehendaki. Pertanyaan ni banyak jenis. Ada yang dikehendaki, ada yang tak. Kalau diringkaskan, maka dapatlah dibahagikan kepada 3 jenis. Pertama, pertanyaan orang yang tidak tahu akan kewajipan agama Islam seperti berwudu, semayang, puasa dan lain-lain daripada hukum yang wajib diketahui dan dipelajari untuk diamalkan. Ini orang yang tak erti. Dia tak belajar lah ni. Tanya berkaitan dengan hukum, kaitan dengan wudu, kaitan dengan sembahyang, puasa dan lain-lain ibadat. Baca Quran, tanya nak baca lagu mana, tak erti, maka tanya. Tanya dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan ilmu supaya dia betul amal. Inilah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang erti kalau kamu tak erti dalam satu-satu perkara. Bila tak erti kena tanya. Kedua, pertanyaan orang yang hendak menambah pengertian dan fahaman dalam suatu masalah agama. Sama ada berkenaan dengan hukum ibadat maupun yang bertalian dengan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain sebagainya. Jadi ada orang yang bertanya tadi ni yang dia memang tak tahu langsung. Ada orang yang bertanya tadi ni sekadar nak menambah pengetahuan dia. Dia memang dia mengaji cuma nak tambah lagi, top up ilmu yang pengetahuan yang dia ada. Ketiga, pertanyaan orang dalam perkara yang tidak difardukan oleh Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis yang ke-9 ini. Kerana pertanyaan seperti ini hanya mendatangkan kesukaran sahaja dan Nabi pernah menyatakan bahawa sesuatu yang didiamkan itu adalah rahmat untuk kamu semua, maka janganlah kamu bertanyakan lagi. Kadang-kadang Allah diamkan satu benda, tak sebut. Nabi diamkan satu benda, tak sebut. Kerana rahmat nak bagi senang pada kita. Jangan duk tanya benda-benda yang tidak difardukan. Kadang-kadang duk bicara orang, dia duk reka soalan benda-benda yang tak sepatutnya. Contoh dia lah. Contohnya, ini berlaku di bawah ni. Contoh kata, Allah tak sebut, Nabi tak sebut, itu satu rahmat. Jangan duk korek tanya lah. Okay. Sebab tu Allah kata, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Kalau tanya, jangan tanya satu benda yang bila diberi jawapannya menyusahkan kamu balik. Nah, contoh, Sayyidina Ali telah berkata bahawa sewaktu turun ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat apa ni? Ayat memfardukan ibadat haji. Walillah, dan kerana Allah 'alan nas, ke atas manusia itu hajjul bait, melakukan haji di Baitillahil Haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa-siapa yang berkemampuan untuk pergi ke sana, makna boleh pergi. Sihat tubuh badan, ada keuangan, kan, selamatan okey. Kemudian lah ni bukan boleh pergi rodong lah, betul, kena ada tunggu panggilan tabung haji dan sebagainya. Walaupun kita duit jenuh, kan. Jadi benda-benda tu semua perlu dipenuhi lah. Jadi
Yang maksudnya menyatakan bahawa siapa yang berkuasa pergi ke Baitullah, wajiblah dia mengerjakan haji. Maka wajib atas dia sebab al-istita'ah, kemampuan itu dah ada pada atas diri dia tadi ni. Maka dikala itu ada orang bertanya. Kan bila turun ayat ni, Nabi jelaskan kepada para sahabat tentang kewajipan melaksanakan ibadat haji bagi orang yang berkemampuan. Ada sahabat tanya, ada orang tanya kat Nabi, adakah haji itu pada tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Dia pergi tanya. Sedangkan Nabi Allah tak sebut benda, tak mention. Diamkan kerana rahmat. Adakah wajib pi ni tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Wajib. Kalau Nabi kata, jenuh kita tuan-tuan. Nak boleh sekali pun. Nah. Lah kalau daftar berapa tahun 2100 kan duk lubang kubur mana kita pun tak tahu dah. Kan? Kalau daftar lah maknanya nak boleh sekali pun ada dengan kos yang meningkat kan. Tahun ni ada yang kena bayar 12,000, ada yang kena bayar 19,000, ada yang kena bayar 33,000 kan. Tahun ni punya tengok. Jadi kalau kita tiap-tiap tahun wajib sahabat, ada orang tanya, adakah wajib tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Apa respon Nabi? Rasulullah mendengar pertanyaannya tetapi tidak diendahkan. Nabi tak layan. Nabi tak jawab apa. Nabi dengar. Nabi buat datang. Buat tangan. Buat tak boleh. Hingga orang itu mengulangi 2 kali atau 3 kali. Bila Nabi tak jawab, tak boleh, dia pergi tanya lagi. Adakah wajib tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Nabi buat tak boleh, tak dengar. Bukan Nabi tak dengar, Nabi dengar. Nabi tak respon. Dia tanya lagi, adakah wajib tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Lalu baginda bersabda, bila dah 2-3 kali dia ulang, hampir sahaja aku menjawab ya, hampir dekat-dekat dah aku nak kata ya. Kita pun kalau orang nak tanya kak lagu tu. Kan? Boleh ke? Boleh. Kalau pun tak boleh, kita buat. Boleh. Kadang-kadang marah. Saya masih geram kan. Ni kata Nabi pijak umat dia. Nabi tahu. Nabi kata hampir dekat-dekat dah aku nak kata ya. Kalau aku berkata ya, kalaulah aku kata ya, tentulah jadi wajib tiap-tiap tahun. Wajib pergi haji tiap-tiap tahun. Ni yang kata rahmat ni. Diam tu pasal rahmat. Kan? Maknanya, jangan pula kita duk dikorek benda-benda tak sepatutnya. Kalau demikian, kalau wajib tu tiap-tiap tahun, kamu tiada sanggup mengerjakannya, maka kamu pula tak akan mampu, tak akan sanggup pergi duk buat haji tiap-tiap tahun. Dengan keadaan lah ni, dengan keuangan, dengan kos dan sebagainya. Kan? Macam-macam lah. Berat pada haji ni, sebab tu Allah kata man istata'a ilaihi sabila. Orang yang ada istita'ah, kemampuan pula bukan satu sudut, banyak sudut tak kena tengok kan. Banyak sudut tak kena tengok. Maka tinggalkanlah aku. Nabi kata jangan duk tanyalah. Selama aku tinggalkan kamu, selama mana aku tak sebut, aku tak kata, jangan duk korek, jangan duk tanya banyak pada tempat atau sepatutnya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah binasa, kata Nabi. Kerana apa? Kerana banyak pertanyaan mereka dan banyak pula bantahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka. Sebab binasa umat-umat dulu, pasal banyak sangat duk pertikai Nabi-Nabi mereka, banyak sangat duk tanya Nabi-Nabi mereka pada benda yang tak sepatutnya. Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu perintah, Nabi kata bila aku suruh buat suatu, maka kerjakanlah daripada perintah barang yang kamu kuasa semampu kamu. Dan apabila aku tegahkan kamu dari suatu perkara, maka hendaklah kamu jauhkan akan dia. Maknanya dari segi ketaatan ni, ada benda, ada orang yang mampu buat sempurna, ada orang yang tak mampu buat sempurna. Tapi dari segi meninggalkan kemaksiatan ni, semua orang boleh buat. Kena buat. Tinggal maksiat, tinggal binarak, tinggal berzina apa semua ni, semua orang boleh buat. Adapun sembahyang wajib, ada orang boleh buat dengan sempurna.
diri apa semua, sujud apa semua. Ada orang tak boleh buat dengan sempurna. Dia uzur. Rokok, sujud tak boleh duduk, tak boleh dalam keadaan biasa, kena atas kursi. Maka Nabi kata, buat setakat mana yang ikut kemampuan yang kamu ada dalam melakukan ketaatan. Adapun dalam meninggalkan maksiat, semua kita mampu buat, bahkan kita kena buat. Tu. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Lepas tu Allah buat turun ayat ini sebab nuzul dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'um. Hai orang-orang beriman, kitalah, janganlah kamu bertanya dari suatu, janganlah tanya tentang sesuatu perkara yang jika dijelaskan, jika diberitahu jawapannya kepada kamu, tentu menyusahkan kembali kamu. Jadi susah kamu balik. Jangan duk tanya, jangan duk pertikai pada satu benda yang kalau Allah Rasul beri jawapan, menyusahkan kita balik. Tadilah, kalau Nabi kata ya wajib tiap-tiap tahun, habis susah. Kan habis susah. Kerajaan Saudi pun tak tahu nak pergi tak mana lah. Ramai, semua bakat wajib tiap-tiap tahun tak mampu. Allah berapa 33,000 kan. 33,000 tu pun ramai lagi. Ini hikmahnya. Allah tentukan satu hukum dan Nabi SAW melalui Nabi-Nabi mana tahu dah keadaan dengan umat dia. Menurut petunjuk hadis ini, dasarkan pada hadis ini, seorang adalah dikehendaki melakukan hukum yang telah diwajibkan, meninggalkan larangan yang telah dipantangkan. Wajib kita buat benda Allah suruh, wajib kita tinggal benda yang dilarang. Dan jangan membangkitkan sesuatu yang tidak diterangkan atau bertanya perkara-perkara yang sulit untuk difahamkan atau menimbulkan masalah-masalah yang menyusahkan. Mereka benar-benar masalah keadaan-keadaan ataupun perkara-perkara yang menyulitkan, menyusahkan. Kan? Menyusahkan. Tak perlu, maknanya tak perlu sampai siasat lagu tu. Ada benda-benda kan dalam bab fiqh pun tak perlu nak kena siasat sampai contoh pegang ambil duit dah lagi kita nak, duit ni mai pada mana ni, ke Cina mana pergi pegang babi, pegang duit ni tak kita banyak andaian jangan kita buat, jadi menyusahkan kita. Selama mana kita tak nampak dengan mata kasar kita benda tu kan, ada apa ni dah tu buat andaian benda yang tak perlu sehingga menyusahkan kita. Sayugia difahamkan bahawa hadis tersebut bukanlah berarti melarang sama sekali daripada bertanya. Tak. Bahkan disuruh kita bertanya pun pada tempat yang sepatutnya. Bukanlah makna tak boleh tanya. Hanya yang dilarang ialah pertanyaan yang bukan-bukan. Benda tak sepatutnya. Yang tidak ada hubungan dengan ilmu. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, ada orang yang bertanya tentang dirinya di akhirat kelak. Adakah dia dalam neraka atau syurga? Mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni ahli neraka atau ahli syurga kah? Benda tak sepatutnya kan. Ada pula yang bertanya, mana Nabi? Maknanya, buat amal lah. Kemudian, serah pada Allah. Baik sangka dengan Allah. Tanya pula. Kan ada list keluar siap daftar nama. Kan. Tanya benda tak sepatut. Ada pula yang bertanya kerana hendak menunjukkan kedegilan hatinya atau ejekannya. Tanya juga. Tapi tanya dengan dasar dia tak mau buat pun. Nak menunjukkan dia degil. Atau bertanya pada perkara yang sememangnya dirahsiakan Allah dari hambanya. Seperti pertanyaan bilakah datang hari kiamat dan lain-lain sebagainya. Atau bertanya pada benda yang Allah memang Allah rahsiakan. Memang ada bagi zaman Nabi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, kiamat tu bila? Tu sibuk kiamat tu bila? Ada sahabat bertanya kat Nabi dalam hadis, matas sa'ah? Bilakah kiamat? Nabi tak jawab. Nabi jawab dengan soalan. Nabi tanya, wa madza a'dadta laha? Yang kamu duk sibuk, kalau kiamat tu bila, kamu buat apa persiapan untuk menghadapi kiamat? Kiamat pasti berlaku. Duk kalut bila? Tapi nak tanya kamu buat apa persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Sahabat tu kata, tak ada lah banyak ya Rasulullah.
Cuma aku ni sayang kasih ke Nabi, aku kasih kepada Allah, aku kasih kepada Rasulullah. Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahabba. Maknanya seseorang itu di akhirat akan duduk dengan orang yang dia kasih. Mana kalau dia kasih ke aku, dia duduk dengan aku lah di akhirat nanti. Anas bin Malik kata, aku tidak pernah mendengar sesuatu benda yang paling menggembirakan hatiku, melainkan kata-kata Nabi pada hari tersebut, seseorang itu akan duduk dengan orang yang dia kasih di dunia, di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab kata Anas, aku mengasihi Rasulullah, aku mengasihi Abu Bakar, aku mengasihi Umar. Dan aku mengharapkan aku boleh duduk sekali dengan mereka. Sekalipun amal aku tidaklah setanding dengan mereka. Itu maknanya, tanya juga. Mungkin tanya tadi bukanlah tujuan tak baik, tapi mungkin dia tak tahu. Jadi tanya benda yang macam tu. Lalu Allah kata, Qul innama ilmuha inda Rabbi. Hai Muhammad, beritahu mereka. Ilmu pengetahuan tentang bila kiamat, tarikh, jam, hari, bulan, apa semua ni, semua di sisi Tuhan pun. La ya'lamuha illahu. Tidak ada siapa tahu melainkan dia. Kan? Jibril, kita baca ada hadis. Tak ada juga. Kan? Kita baca kan? Hadis. Yang Jibril tanya, mata sa'ah. Nabi jawab, mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Mana benda yang tidak diketahui. Dan Allah tidak mendedahkan pengetahuan tentang bila kiamat kepada sesiapa pun, hatta kepada Rasulnya. Ini merupakan rahsia Allah. Masuk juga ke dalam larangan ini segala pertanyaan di sekitar ilmu pengetahuan. Tetapi orang yang bertanya itu bukan untuk menambah ilmunya atau untuk beramal, malahan untuk bermegah-megah atau bertengkar-tengkarnya juga. Tanya pasal ilmu tapi bukan tanya nak tahu. Tanya hak dia tahu, nak tengok ustaz tu tahu ke tak tahu. Lepas tu dia hak lagu tu tak tahu, tanya ustaz apa mengajak kata. Dia tanya hak dia tahu, hak ustaz tak tahu. Memanglah. Kan semua orang tahu benda tu. Kan? Kita pun hak kita tak tahu. Jangan nak gegah jawab. Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki, orang mai tanya berapa? 40 soalan ke? Mai daripada Johor, berantau, mai ke Madinah. Bawa 40 soalan nak tanya. Dia jawab 3 ya. Hak baki dia jawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam. Aku tak tahu. Jawab 3. Imam yang digelar sebagai alim, sebagai imam dari hijrah. Imam dari hijrah, mana alim, orang yang paling alim di Madinah. Sehingga ulama ni tak berani beri fatwa selama mana Imam Malik masih hidup kan. Orang tak berani nak keluar satu hukum selagi mana Imam Malik tu ada hormat pada dia. Bila mai tanya 40 soalan, jawab 3 soalan. Lagi baki dia jawab, tak tahu, aku tak tahu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, aku tak tahu. Orang yang mari tanya tadi, wahai Imam Malik, aku nak balik habak apa kat orang kampung aku ni. Mai tanya Imam Malik kata tak tahu. Aku nak kata apa kat mereka? Imam Malik kata balik habak kat mereka, kata Malik kata dia tak tahu. Tu betapa tawaduknya. Kita orang tanya soalan tak erti, gagah juga jawab. Takut orang kata ustaz, apa tak tahu, gagah juga. Lahir tapi orang hak tanya kita pegang dengan jawapan kita. Akhirnya beramal dalam keadaan sesat, tak betul dan sebagainya. Jangan merasa segan untuk kata Allahu a'lam, aku tak tahu. Tu, baik. Kemudian katanya, dan ini menurut kata Sayyidina Ali adalah sejenis fitnah yang akan jadi pada akhir zaman. Tanya kerana nak uji. Orang dah kata tanya nak dah lah ni. Tanya nak dah. Bukan nak ni cahting kan. Orang kata cahting. Kawan tu jalan elok kita pergi dah dia bagi rumah. Tanya tu tanya nak dah kawan tu lah. Kita tak tahu mana. Sembang dah. Tanya hak ni betul. Menurut riwayat bahawa Sayyidina Umar pernah bertanya kepadanya berkenaan. Menurut riwayat bahawa Sayyidina Umar pernah bertanya kepadanya berkenaan fitnah itu bilakah akan berlakunya. Ada orang tanya. Ia menjawab apabila seorang mempelajari bukan kerana agama. Bila fitnah itu berlaku? Bilakah seseorang itu difitnah, diuji, dibalakan dengan suka bertanya pada benda yang tak sepatutnya dengan tujuan untuk merendah-rendahkan orang lain? Bilakah berlaku atas seseorang itu? Maka jawab dia, apabila seseorang itu mempelajari di sini, makna mendalami ilmu pengetahuan bukan kerana agama. Dia mengaji sampai tinggi bukan kerana agama. Tapi belajar bukan kerana nak beramal dan mencari dunia dan amal akhirat. Dan belajar bukan kerana amal
dan mencari dunia dengan amal akhirat. Mana orang ni? Orang yang bila dia belajar bukan kerana agama, belajar bukan kerana amal, belajar juga bukan kerana nak mencari dunia dengan amal akhirat. Dan dia mencari dunia dengan amal akhirat. Maka akan berlaku fitnah ni atas diri dia. Suatu ilmu, Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang belajar satu ilmu, yang sepatut dengan ilmu itu dia tuntut kerana nak cari redha Allah, tiba-tiba tak. Dia belajar kerana nak mencari dunia. Kemasyhuran, dunia, kepujian dan sebagainya, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga, kata Nabi. Jangan kata masuk syurga, bau syurga pun Allah tak beri. Kerana dia cari ilmu yang sepatutnya cari redha Allah, tapi dia cari kerana nak cari kemasyhuran dunia dan kemewahannya. Okey, tadi kita tanda sub petunjuknya, dilalahnya ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min 'amalin la yurfa', ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.